Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampo Channel. So hari ini ya, satu demi satu pembongkaran, satu demi satu disiasat oleh pihak berkuasa, polis maupun SPRM, khususnya kroni-kroni yang membabitkan Mahathir Mohamad, sahabat-sahabat semua. Antaranya kroni yang paling hebat hangat diperkatakan adalah Tun Daim Zainuddin, disiasat kerana didakwa ya, telah pun didakwa sebenarnya kerana tidak mengisytiharkan beberapa aset selain daripada penyiasatan juga yang sedang dijalankan oleh pihak SPRM. Dan selain itu kita melihat hari ini Mahathir semakin meroyan kepanasan apabila anaknya pula disiasat dan diberi masa oleh pihak SPRM untuk mengisytiharkan harta. Kalau sebelum ini Mirzan, sebelum ini, dan selepas itu anak keduanya pula ya turut menerima ya arahan daripada pihak SPRM. Dan ini membuatkan ramai rakyat, warganet, warga maya di luar sana mengatakan bahwa Tun Dr. Mahathir Mohamad ya bagi sudah koyak habis ya dengan Azam Baki ini, pesuruhjaya SPRM. Jadi menarik ya sahabat semua untuk saya kongsikan pembacaan ini bersama dengan anda berkaitan dengan berkaitan dengan Tun Dr. Mahathir yang dikatakan koyak dengan Azam Baki ini. Jadi pembacaan ini atau ulasan ini saya baca daripada prajurit bangsa yang menyatakan satu kenyataan yang begitu pedas, yang begitu padu sekali sahabat-sahabat semua. Katanya dalam tulisan ini, betullah orang dulu kata-kata, bila kita semakin tua kita akan kembali menjadi budak-budak. Ini yang berlaku ke atas Mahathir Mohamad sekarang. Baru anak kena usik sedikit terus jadi macam budak-budak, tak dapat mainan, salahkan semua orang, meroyan tak tentu hala. Dan juga seperti mana juga yang baru-baru dalam satu sidang media, beliau mengulang kembali satu skandal kononnya mengaitkan Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar, tetapi sebenarnya perkara itu disiasat dan tidak menemui sebarang salah laku ataupun rasuah seperti mana yang dikatakan itu. Jadi SPRM telah meminta anak Mahathir iaitu Mirzan Mahathir ya untuk mengisytiharkan hartanya ke SPRM. Arahan ini dikeluarkan selepas notis 30 hari SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Siasatan ini sudah pun bermula Ogos 2023. Ya, tahun lalu sudah bermula sebelum kerajaan ini ditubuhkan, Kerajaan Perpaduan. Ya, jadi untuk memfokuskan kepada entiti yang telah disenaraikan dalam kertas Pandora Papers dan juga Panama Papers. Jadi SPRM juga akan menyiasat segala pemilikan, pembelian dan jual beli hak milik syarikat. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat siasatan ini bermula pada Ogos 2023 sejak terbongkarnya berkaitan dengan Pandora Papers dan juga Panama Papers. Dan ketika itu kerajaan itu masih dari Kerajaan Perikatan Nasional ya di bawah pentadbiran Ismail Sabri ya selepas mengambil alih daripada Muhyiddin Yassin. Jadi yang menjadi kepelikannya di sini, kenapa hari ini pula kerajaan hari ini yang disalahkan? Kenapa Perdana Menteri pula yang disalahkan, sahabat-sahabat semua? Sedangkan SPRM mengesahkan siasatan telah dilakukan sebelum Kerajaan Perpaduan ini ditubuhkan pada Ogos 2023. Jadi Mahathir sibuk persoalkan kenapa Azam Baki tak siasat nama-nama lain dalam Pandora Papers. Soalnya, kenapa tak siasat adik Azam Baki sendiri? Soalnya lagi, kalau kita dengar statement ini pun tahu statement orang yang sedang takut kantoi katanya. Jadi Mahathir tahu Azam Baki pegang banyak rahsia mengenai skandal dan korupsi yang dilakukan oleh anak-anak Mahathir. Kalau tak, mana mungkin semua anak-anak Mahathir kaya raya katanya. Dan bukan kaya raya biasa. Ini level billionaire, bukan calang-calang, kata penulis ini lagi. Jadi Mahathir juga tahu ya siasatan anak-anak dia adalah hanya sekadar permulaan kepada sebuah siri manhunting oleh Azam Baki. Selepas satu individu dibongkar, Mahathir akan jadi orang seterusnya untuk dibongkar. Mudahnya kita settle dulu bos-bos kecil sebelum jumpa the big boss, kata penulis ini lagi. Jadi Mahathir juga tahu Azam Baki adalah orang yang efisien dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, Azam Baki telah berjaya mendapatkan semula 70% daripada aset-aset 1NDB. Disebabkan itulah Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua SPRM
oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebenarnya Mahathir tidak perlu takut kalau tak salah. Orang yang bersalah akan takut lebih-lebih. Malah tidak perlu pening pun apa-apa. Yang disiasat anak dia. Kalau dia memang tak bersalah, tak perlu buat sidang media dan sampai nak ugut untuk suruh pelabur lari ke tempat lain. Jadi ini saya nak ulas sedikit sahabat semua. Disebabkan begitu terdesak, disebabkan begitu tertekan, meroyan tak tentu pasal. Dalam satu sidang media Mahathir ini dia menyatakan supaya pelabur-pelabur jangan datang lagi ke Malaysia. Ini adalah satu kenyataan yang bagi saya adalah satu kenyataan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Di mana sikap patriotik beliau? Beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, disambung 22 bulan. Dan selepas membuat kenyataan dan semasa dalam sidang media itu, sanggup beliau membuat satu kenyataan seperti itu. Pada pandangan saya itu adalah satu kenyataan pengkhianatan untuk mensabotas negara sendiri. Sedangkan hari ini kita boleh nampak pelabur-pelabur semakin datang ke negara kita. Pelaburan yang tinggi berlaku sejak beberapa tahun ketika ini. Tetapi Mahathir ini pula membuat tuduhan dan menggesa supaya orang-orang lain ataupun mungkin pelabur-pelabur yang dimaksudkan itu untuk tidak datang ke Malaysia. Amat-amat memalukan sahabat semua. Seorang negarawan boleh mengeluarkan kenyataan seperti itu. Itu pandangan saya. Dan saya sambung pembacaan, tapi yang kelakarnya katanya anak Mahathir itu bukannya budak-budak. Semua umur dan bayar-bayar atuk-atuk yang dah boleh ada cucu cicit. Biarlah mereka berdikari sendiri, biarlah mereka lawan sendiri. Ini sampai suruh rakyat Malaysia berdemo untuk anak-anak dia. Kenapa soal penulis ini lagi? Mungkin bagi Tun M, Mahathir Mohamad, Melayu mudah lupa. Tapi itu salah. Melayu tidak pernah lupa dengan segala kesalahan yang Mahathir pernah buat. Segala kekayaan Bumiputera yang disakau oleh kroni-kroninya membuatkan rakyat menderita. Ingat Tun, kata penulis ini, dulu mungkin Tun berkuasa, tapi sekarang Tun tinggal tunggu masa saja, katanya. Satu ulasan pandangannya begitu padu sekali sahabat-sahabat semua, ditujukan khas buat Tun Dr. Mahathir yang begitu koyak habis sahabat-sahabat semua. Kena jentik sikit, SPRM suruh anak-anaknya untuk isytiharkan harta. Lepas tu kroni-kroninya pula sekarang ini dalam pendakwaan, dia pula yang meroyan tak tentu pasal. Kenapa sahabat semua? Mungkinkah beliau begitu takut kerana mungkin kalau terbongkarnya pelbagai skandal kah, penyelewengan kah, rasuah kah, mungkin selepas ini beliaulah yang bakal disiasat oleh pihak SPRM, iaitu Pesuruhjaya PAS yang diketuai oleh Pesuruhjaya SPRM, bukan PAS Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Adakah mungkin Mahathir sudah koyak? Adakah mungkin Mahathir sudah begitu takut, begitu gentar kerana masanya akan tiba untuk disiasat? Anda boleh berikan pandangan anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.